Okay, selamat pagi dan selamat sejahtera. Kita berjumpa di Google Classroom. Okay. Untuk hari ini kita akan teruskan dengan ulang kaji beberapa jenis permainan unit 7 dalam rekreasi dan kesenggangan. Okay. Dalam unit 7 ni kita nak lihat kepada satu jenis permainan, iaitu permainan dashboard. Okay. Pelajar boleh rujuk pada buku teks masing-masing di muka surat 108. Okay, 108. Okay. Baik, saya mulakan. Permainan dashboard di Malaysia diperkenalkan sekitar tahun 2009. Okay. Pada permainan ini melibatkan pemain yang bergerak secara aktif di dalam gelanggang sambil mengelak diri dari terkena bola yang dituju kepada mereka oleh pihak lawan. Okay. Permainan ini merangkumi kepada beberapa jenis asas pergerakan, kemahiran asas. Okay. Antaranya membaling, mengelak, mengadang, menerima bola serta merancang strategi permainan secara berpasukan. Permainan dashboard ni adalah permainan secara berpasukan. Okay, nilai-nilai seperti integriti, kejujuran dan semangat kesukaran penting dalam permainan sukan dashboard. Okay, di Malaysia, pasukan dashboard Malaysia merupakan pasukan yang pernah menjuarai kejohanan dunia tahun 2017 di Kanada bagi kedua-dua jenis kategori, lelaki dan juga perempuan. Okey, baik, itu sedikit sejarah. Baik, kemudian bagaimana memulakan permainan permainan dashboard. Okey, rujuk pada muka surat 108. Okey, penerangan berdasarkan kepada gambar rajah yang ada di buku teks. Okey, pelajar boleh rujuk kepada angka dan juga penerangan di sini. Okey, yang pertama, kedudukan mula dengan sebelah kaki atas garisan belakang, iaitu di sini. Kemudian yang kedua, marshal ataupun pengadil akan memberi isyarat mula. 3 pemain, 3 orang pemain akan memecut ke garisan tengah. Okey, tujuannya yang ketiga adalah untuk mengambil bola yang telah diletakkan di bahagian kanan gelanggang masing-masing. Dua-dua pihak juga sama. Okey, 3 biji bola. Kemudian selepas mengambil bola, pemain harus melintasi garisan serangan untuk diaktifkan. Selepas mengambil bola, patah balik ke belakang. Okey, kemudian baru boleh memulakan serangan. Okey, iaitu langkah yang kelima. Bola boleh dibaling sebaik saja bola melepasi garisan serangan. Dah boleh memulakan permainan. Okey. Kemudian bagaimana untuk mendapatkan mata, untuk mendapatkan poin, untuk memenangi pertandingan ataupun permainan dashboard. Okey, untuk mendapatkan mata, satu pasukan perlu menyingkirkan kesemua pemain pasukan lawan sehingga masa tamat. Okey, akan mendapat mata. Kemudian permainan dimulakan semula dengan 6 pemain sehingga masa tamat. Yang ketiga, pasukan dengan mata yang terbanyak akan dikira sebagai pemenang. Okey, undang-undang permainan dia ringkas dan mudah. Okey, kemudian kita lihat kemahiran yang terdapat di dalam permainan dashboard. Okey, kemahiran asas: membaling, mengadang, menangkap dan juga mengelak. 4 kemahiran asas dashboard. Okey, yang pertama, membaling. Memerlukan ketepatan dan kuasa elakkan bola dari ditangkap oleh pihak lawan. Kemudian yang kedua, mengadang, iaitu tindakan yang dilakukan, tindakan adangan, menghalang terhadap percubaan dengan menggunakan bola, menepis bola. Kemudian yang ketiga, menangkap. Okey, apabila untuk hidupkan ahli pasukan kita yang telah terkeluar dan mematikan pihak lawan. Kita menangkap bola yang dibaling oleh pihak lawan, kita dapat menghidupkan satu ahli pasukan yang telah tersingkir. Yang keempat, mengelak. Okey, mengelak balingan bola daripada
pihak lawan kepada pasukan kita. Okey, kemudian yang seterusnya, strategi permainan yang terdapat dalam permainan dodgeball ada 6. Okey, serangan balas yang pertama iaitu melakukan serangan apabila tumpuan pihak lawan telah terganggu. Ambil peluang dengan masa yang singkat, yang cepat, yang bermula daripada garisan belakang. Kemudian yang kedua, permulaan yang pantas, ketangkasan, pecut untuk mendapatkan bola, berlari dengan pantas, kemudian pas kepada rakan untuk menyerang. Yang ketiga, posisi dan pengambilan semula, berjaga-jaga menangkap bola teradang atau terlepas daripada pasukan. Kemudian yang keempat, serangan serentak, menyerang bersama ahli pasukan yang lain. Tentukan sasaran yang tertentu dan juga berikan isyarat-isyarat yang tertentu kepada ahli pasukan untuk menyerang. Kemudian yang kelima, pergerakan yang aktif, pantas, bersedia untuk serangan dan adangan secara pantas dan aktif. Kemudian yang keenam, teknik mengembalikan bola, iaitu posisikan ataupun kedudukan bola untuk serangan pantas dan pengambilan semula yang cepat. Itu yang berkaitan dengan strategi permainan. Kemudian bagaimana cara untuk bermain? Yang pertama, kita zoom sedikit. Yang pertama, perlu ada 6 orang dalam satu pasukan. So dalam satu permainan yang lengkap perlu ada 12 orang yang bermain. 2 pasukan, 6 orang satu pasukan dan 6 orang satu pasukan lagi. Kemudian mereka harus berada di kawasan gelanggang sendiri sepanjang permainan. Dibahagikan kepada 2 bahagian. Pihak lawan dan juga pihak diri kita perlu berada pada kawasan masing-masing. Apabila permainan bermula, pemain berlari ke garisan tengah untuk mendapatkan 3 biji bola di sebelah kanan. Seperti yang saya nyatakan tadi. Di sebelah kanan gelanggang masing-masing. Bukan kedudukan yang sama. Setiap ahli pasukan membaling bola menuju ke arah pemain pasukan lawan. Bola harus dituju kepada bahagian dada atau bawah tubuh badan. Bukan kepada muka ataupun kepala. Bahagian dada dan ke bawah. Kemudian yang keenam, pemain yang terkena bola yang dibaling oleh pihak lawan akan terkeluar daripada gelanggang dan menunggu di kawasan yang telah disediakan. Kemudian pemain yang boleh dikeluarkan atau dimatikan sekiranya bola balingannya dapat ditangkap oleh pihak lawan. Pemain pasukan lawan pula akan dikeluarkan di tempat pengembalian yang paling lama dibenarkan kembali ke gelanggang. First out, first in. Kemudian mana-mana pemain yang sedang memegang bola boleh mengadang bola yang dibaling ke arah mereka dengan menggunakan bola juga. Jika bola tersebut terkena kepada mana-mana anggota badan, pemain ini juga akan tersingkir. Kemudian yang terakhir, pasukan yang mempunyai bilangan pemain yang terbanyak selepas 2 minit akan dikira sebagai pemenang untuk set tersebut. Masa yang diberikan 2 minit untuk satu set permainan. Jika pasukan yang mempunyai bilangan pemain yang terbanyak selepas 2 minit akan dikira sebagai pemenang, iaitu akan mendapat mata bagi pusingan tersebut. Di sini kita dapat lihat ukuran gelanggang dodgeball. Ukuran bagi panjang gelanggang dodgeball iaitu secara keseluruhannya 60 kaki. Kemudian 30 kaki secara lebar. Kemudian dibahagikan kepada 2 bahagian. 30 kaki. Kemudian garisan belakang 5 kaki saiz dia. Garisan tengah 10 kaki. Kemudian ruangan menunggu bagi pemain yang telah terkeluar. Bagi kedua-dua bahagian telah disediakan. Gambar rajah juga ada. Bagi bola yang digunakan, bukan penggunaan bola yang biasa, yang keras. Penggunaan bola yang diperbuat daripada
foam, bola yang diperbuat daripada foam dan saiznya 7 inci diameter. Kemudian ataupun dalam sentimeter 18.7 cm. Dan beratnya 120 hingga 160 gram. Okey, bola dia lembut, tidak boleh mencederakan. Tetapi langkah-langkah keselamatan supaya tidak berlaku sebarang perkara yang tidak diingini. Okey, balingan hanya dibenarkan di bahagian dada atau bawah tubuh badan pihak lawan sahaja, bukan pada muka ataupun kepala mereka. Okey. Okey, baik. Saya juga ada sertakan video daripada YouTube. Video yang berkaitan dengan kemahiran undang-undang permainan dan juga satu video yang berkaitan dengan permainan sebenar. Okey, pasukan negara kita, negara Malaysia. Okey. Baik, jika ada apa-apa soalan boleh masukkan di bahagian komen. Okay, kita akan berinteraksi di bahagian komen untuk soal jawab. Okey. Sekian, terima kasih.